Okey, saya nak pilih satu bab lah tajuk kita pada pagi ni. Berkenaan kita pun pada di bulan yang mulia ni, saya ambil satu bab dalam Riyadhus Salihin. Mengaji kan Riyadhus Salihin kan? Tapi saya yakin sebab Riyadhus Salihin ni dia tebal sangat kitab dia. Tebal dan dia ada dekat 2000 hadis kan? Lebih tepatnya 1890 lebih lah, saya tak ingat berapa, tapi 1800, dekat 2000 yang mana orang kumpul. Jadi kalau kita mengaji, kita ulang banyak kali pun tak apalah, dia hadis yang berbeza insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala ni'maihi katsirah allati la تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halim wa ni'mah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat sama-sama kan kita berada dalam majlis ilmu. Saya kira last lah kita bertemu sehari sebelum Ramadan. Ingat lagi hari tu kan, sehari sebelum Ramadan. Dan Alhamdulillah kita pun, saya pun nak ucap selamat hari raya tak sempat dah. Maka nak masuk hari raya Aidil Adha pula kan. Dah kita ni Alhamdulillah berada pada bulan keemasan kan, 1 hingga 10 Zulhijjah. Mungkin sebagai mukadimah saya nak sentuh sedikit lah. Saya ambil kesempatan juga, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni memang para asatizah banyak kali ulang dah. Kerana orang yang selalu majlis ilmu ni dia terdedah lah. Kita dalam bab 10 Zulhijjah ni kita memang pada anak muda kita lah kan. Orang yang tak biasa sangat dengan majlis ilmu ni mungkin dia tak perasan hebatnya 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Dia berbeza dengan Ramadan kan. Kalau Ramadan kita kata sebulan sebelum Ramadan tu orang duk ingat dah, tak lama dah kita ni nak raya ni. Ramadan ingat raya je. Tapi 1 hingga 10 ni Masya Allah, Nabi kata, makna kata dalam Islam kita sebagai seorang Muslim, dari sudut agama kita, hari yang paling mulia 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan kita bukan nak bincang mulia saja, makna kena buat amal saleh. Saya ringkaskan sebab saya banyak kali ulang dah. Dan puan-puan pun dah banyak pendedahan. Saya nak kongsi sebagai mukadimah ni, Nabi ikatkan amal saleh tu. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kan dalam hadis yang lain Nabi sebutlah kelebihan 10 Zulhijjah ni. Dan dalam Musnad Ahmad tu Nabi sebut kelebihan 10 Zulhijjah, maka Nabi ikatkan amal soleh tu apa? Antara yang besarlah maknanya fa'akthiru, Nabi kata memperbanyakkanlah, maka perbanyakkanlah fihin di dalamnya minat tahlil, daripada tahlil la ilaha illallah, banyakkan la ilaha illallah, zikir. Wat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wat tahmid, apa dia tahmid? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, jumhur ulama kata tak ada lafaz khusus. Makna kata yang lebih tepat tak ada lafaz khusus. Nabi kata tahlil, banyakkan tahlil lah. Makna takbir, takbir. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma sebahagian ahli ilmu dia suka dengan satu riwayat yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia gabungkan zikir itu. Yang selalu orang Melayu kita buat ni lah, kita panggil takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebahagian orang rasa kat setengah tempat kita bagi tahu kan, rasa macam ustaz cuba ulang sekali lagi macam tak ingat lah. Tapi kalau kita takbir buat lagu raya tu dia ingat. Dia cuma tak berlagu dia tak ingat. Cuma ni lafaz yang sabit, mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud.
kita sama-sama boleh amal yang tu. Bila kita gabungkan, dia lebih kita semangat nak buat kan. Sebab dalam tu terkandung 3 perkara ni lah, takbir, tahmid dan tahlil. Sebab tu tuan-tuan tahu kan, dia ada zikir ni ada 2 masuk 10 Zulhijjah ni kan. Satu zikir mutlak kan, ataupun kita panggil zikir mursal. Yang ni bermula mula bila? Ingat tak? Zikir mursal ni dia mula maghrib 1 Zulhijjah tu. Maknanya kata hari Isnin baru ni kan, dah mula dia panggil zikir mutlak. Mutlak ni di mana sahaja, tak kira masa. Kecuali tempat-tempat yang dilarang tu kita tahulah. Maknanya kata dia tak diikat dengan mana-mana. Start 1 Zulhijjah sampailah 13 tu. 13 Zulhijjah. Maknanya kata asar 13 Zulhijjah lah, hari Sabtu buat ingat saya. Maknanya kata ni disunatkan, kita perbanyakkan takbir, lafaz yang kita sebut tadi lah. Sebab tu bila saya bagi tahu satu tempat, selepas saya kuliah Isyak Maghrib tu, selepas Isyak ada seorang pakcik mari, "Ustaz, saya selama ni saya duk ingat kan, saya pun tahu perkara tu masa zaman saya kecil-kecil dulu, sebahagian tuan-tuan juga kan. Ustaz, seingat saya tak boleh takbir raya ni kalau bukan hari raya." Dia kata mayat dalam kubur menangis. Pernah dengar tak? Saya mungkin sempat dengan zaman tuan-tuan lah. Memang perkara ni selalu. Cuma ni bila kita duk mengaji, benda tu tak betul lah. Kita kata macam mana dia tahu mayat menangis tu. Sebab itu kata takbir tu sebab orang Melayu takbir sedih. Kalau dekat lain tak takbir macam kita. Orang Melayu ni dia sedih kan, hari pagi raya pergi kat kubur. Tak apalah, tak ada masalah lah pergi tu. Cuma sebenarnya patutnya hari raya ni hari kegembiraan lah kan, hari kemenangan. Tak apalah tu. Cuma kita kata tak betul lah. Maknanya kita disunatkan 1 Zulhijjah tu, bukan hari raya saja. Sebab tu dia istimewa. Zulhijjah ni dia berbeza dengan Syawal tu. Syawal dia ada zikir muqayyad saja. Itu pun tak sampai 1 hari kan. 1 Syawal maghrib tu sampai ke solat raya je. Itu dipanggil zikir muqayyad. Bukan muqayyad, maaf. Zikir mutlak. Maknanya start daripada 1 masuk Syawal maghrib tu dah disunatkan. Bila-bila masa saja zikir. Banyakkan Allahu Akbar tadi. Okey, tapi berbeza dengan Zulhijjah ni dia ada 2 zikir. Satu yang mutlak settle dah. Mutlak ni 1 hingga 13 insya-Allah. Sampai asar 13 Zulhijjah. Perbanyakkan tuan-tuan di mana saja. Bahkan Imam Bukhari dia kata Abu Hurairah dan Ibn Umar, anak Sayyidina Umar kan, bila masuk 1 Zulhijjah dalam fatrah ni, dia pergi ke pasar takbir ramai-ramai. Dia kuatkan suara biar orang ramai ikut. Tapi kita tak adalah suasana ni. Kalau buat pun nampak macam pelik juga. Tapi kalau kita boleh suasanakan dulu dalam dewan, dalam masjid ke, dia baiklah. Disunatkan. Okey, satu lagi sebelum bagi mukadimah ni, dia panggil yang kedua zikir muqayyad. Betul, qayyad ni dia panggil ikatan lah. Diikat selepas setiap kali solat. Yang ni bermula bila? Ingat tak? Dia lain sikit. Setengah orang jawab selepas maghrib kan. Satu apa? Bukan maghrib. Bukan 1 saja. Dia ingat masa 10 tu. 10 tu kan raya kan. Maghrib tu esok tu raya. Jadi yang ni dia lain sikit. Dia bermula subuh hari Arafah tu. Subuh hari Arafah biasa imam akan buat lah. Biasa imam akan buat kan. Dia gantikan maaf. Praktikal kita orang Melayu, dia gantikan zikir selepas solat. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dia bukan menggantikan. Dia jadi satu tambahan zikir takbir tadi. Allahu Akbar Allah sampai habis tadi. Biasanya lepas solat kita astaghfirullah kan 3 kali, Allahumma antas salam tu. Kita takbir yang orang Melayu panggil takbir raya. Kita pun sebut takbir raya jugalah. Tapi Arab dia panggil zikir muqayyad ni lah. Lepas tu, lepas dah habis, barulah sambung dengan zikir selepas solat. Tapi praktikal kita orang Malaysia ni, saya lihat banyak mana masjid pun dia payah buat yang ni. Sebab kita ni tok imam tekong dulu. Imam maksudnya imam baca dulu, jemaah ikut kan. Jadi ulang sampai 7 kali, jadi panjang dah masa tu. Jadi memang tak tinggal terus dah zikir selepas solat. Sepatutnya dia bukan menggantikan, dia tambahan. Bermula hari pagi subuh Arafah tu. Dan ada beberapa perkara penting saya nak sebut. Disunatkan selepas setiap kali solat. Bukan solat fardu saja, solat sunat pun sama. Maknanya kata hari Arafah nanti kita raya hari Khamis, Rabu tu Arafah kan. Betul. Rabu pagi tu 9. Rabu pagi tu subuh 9 tu bila Bilal azan kan, biasanya kita akan solat apa dulu? Solat sunat fajar ataupun qabliyah tu, itu pun dah disunat dah takbir. Dia bukan setiap kali solat fardu saja, solat sunat pun sekali. Itu praktikal dia. Maksud disunatkan. Dia panggil muqayyad ni diikatkan selepas setiap kali solat. Boleh insya-Allah. Mudah-mudahan dapat sama-sama. Itu antara
amalan yang paling antara yang besar lah 10 Zulhijjah ni. Bila kata amal soleh ni dia umum, baca Quran, puasa pun termasuk semua kan. Tapi bila Nabi ikatkan dengan zikir ni, dia perkara yang besar lah. Dan bila kita lihat praktikal sahabat salafus soleh pun dia tak tinggal yang ni. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat sama-sama lah insya-Allah. Okey. Dan pada hari ini insya-Allah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengar jelas suara saya, rasa macam kurang sikit. Okey, belakang dengar ya insya-Allah. Okey, saya nak pilih satu bab lah tajuk kita pada pagi ni. Berkenaan kita pun pada di bulan yang mulia ni, saya ambil satu bab dalam Riyadhus Salihin. Mengajikan Riyadhus Salihin kan. Tapi saya yakin sebab Riyadhus Salihin ni dia tebal sangat kitab dia. Tebal dan dia ada dekat 2000 hadis kan. Lebih tepatnya 1890 lebih lah, saya tak ingat berapa, tapi 1800, dekat 2000 Imam Nawawi kumpul. Jadi kalau kita mengaji, kita ulang banyak kali pun tak apalah, dia hadis yang berbeza insya-Allah. Saya nak ambil satu bab yang Imam Nawawi letak ni, bab yang ke-10. Babul mubadarati ilal khairat, bab bersegera kepada melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hari ini peringatan untuk saya dan semangat juga untuk puan-puan insya-Allah lah, kita pada bulan yang mulia ni kita nak mengaji sikit bab ni, kerana tuan-tuan tahulah Imam Nawawi dia setiap bab tu dia datangkan hadis-hadis Nabi, dia kumpul hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan bab itu. Dan sebelum dia datangkan hadis, kalau ada ayat Al-Quran berkenaan dengan bab, dia datangkan sekali. Itu seronok mengaji Riyadhus Salihin ni. Dia kitab hadis, dalam masa yang sama kita dapat juga baca ayat Al-Quran, kita lihat tafsir Al-Quran tu macam mana. Dia sekaligus lah. Okey. Ada pengajian Riyadhus Salihin ke muslimat? Oh, tak ada. Dah habis dah? Oh, Masya Allah. Maknanya antara kitab hadis untuk orang awam, kena mengaji yang ni. Hadis 40 dulu. Hadis 40 khatam dah? Khatam dan ingat. Guru kami sebut tuan-tuan. Ni mungkin saya sedikit tambahan lah. Saya nak sebut macam dari sudut bidang hadis lah. Kita orang awam ni tak dituntut dah nak mengaji yang tinggi-tinggi macam apa, nak belajar mustalah, ulum hadis, yang hadis sahih itu mungkin kita bukan, tak sampai bidang kita dah. Cuma orang awam ni kena mengaji juga hadis dari sudut kitab hadis ni, macam hadis 40. Imam Nawawi kumpulkan hadis 40, tujuan dia Imam Nawawi kata 42 hadis. Dia ada 42 kan. Kalau orang mengaji dia tahulah. Tapi orang Arab ni dia bundarkan kan. 40, dia sebut 40, sebenarnya 42 hadis. Okey, 42 hadis ni, semua hadis-hadis ini menjadi paksi Islam. Maknanya menjadi usul Islam. Antara hadis-hadis yang menjadi usul Islam, 42 hadis. Sebab tu guru saya sebut, orang awam, saya antaranya, kita semua kena kalau boleh 2 tahun, 1 tahun 2 kali khatam. Mana kata dah khatam, ulang. Sebab syarahan dia sangat banyak, lebih daripada 100 kitab syarah kepada hadis 40 ni. Jadi saya pun bila balik Malaysia ni, kita duk fikir juga, 2 kali setahun khatam. Maknanya kita biasa kalau kuliah kan, sebulan sekali je. Kalau sebulan sekali, kita pun biasa kalau syarah pun 1 kali datang kuliah maghrib tu, satu hadis je tak sempat kan biasa. Dah kita nak kata 40 hadis, setahun memang tak sempat. 3 tahun lebih baru boleh khatam tu. Dah bila dah khatam, sebab tu setengah masjid saya nak sebut kan, kadang dia jemput kuliah, saya kata dah, hadis 40 ada mengaji dah. Kami khatam lama dah Ustaz. Jadi saya bila kita seolah-olah macam tak perlu mengaji dah lah, tak apalah. Jadi kalau kata ingat tak masalahnya, ataupun kalau tak ingat, faham dengan baik tak? Dia lebih penting yang tu, faham. Bila kita sebut hadis tu, kita boleh imagine dah ada dalam hadis 40, itu tak apa dah. Ini hadis pertama ingat, yang selebihnya tak ingat dah. Sebab hadis pertama kan innamal a'malu binniyat kan. Okey, tak apalah, itu hadis 40. Lepas tu para ulama sebut biasa orang awam ni 4 kitab hadis yang kalau boleh dia mengaji lah, ulang selalu. Hadis 40 Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, lepas tu naik Riyadhus Salihin, dia panjang sikit lah sebab ada dekat 2000 hadis. Tapi saya nak sebut Riyadhus Salihin ni dia kitab hadis, dia lebih kepada akhlak. Maknanya bab-bab yang Imam Nawawi letak dalam Riyadhus Salihin ni semua kalau kita mengaji, nak suruh kita jadi orang baik, nak suruh kita jadi orang saleh. Sebab tu tajuk dia pun Riyadhus Salihin, taman para salihin. Awal lagi dia sebut dah, dia tujuan dia kumpul hadis ni supaya kita jalan mengaji ni, jalan menuju akhirat, jadi orang saleh. Tu, dan bab-bab dia semua dia lebih kepada akhlak lah. Dia bukan kitab fiqh, bukan kitab tauhid ni, dia lebih kepada akhlak, hadis-hadis dia. Okey, naik Riyadhus Salihin, dan selepas tu kalau boleh mengaji serentak lagi baguslah. Antaranya dia panggil Adab Mufrad. Biasa dengar tak kitab Adab Mufrad Imam Bukhari, yang Sahih Bukhari itu kan?
Dia ada kitab yang lain juga, nama dia Adab Mufrad. Dia kumpul hadis-hadis yang berkenaan dengan adab ni. Dan yang keempat, yang ni biasalah glamour, yang ni lah orang selalu ulang, Syama'il Muhammadiyah. Biasa dengar kan? Kitab peribadi Nabi, fizikal Nabi semua tu. Wallahualam. Ini 4 hadis kalau boleh mengaji, tuan-tuan. Okey, tak apalah, pada pagi ni saya ambil satu bab daripada Riyadhus Salihin, bab yang cukup cantik lah Imam Nawawi buat. Babul Mubadarah, bersegera kepada melakukan kebaikan. Dia panjang lagi tajuk dia ni. Tak apalah, saya potong. Kalau tuan-tuan pening baca panjang-panjang sangat, pening. Okey. Dan saya terus masuk hadis lah. Saya tinggal ada 2 ayat Al-Quran Imam Nawawi datangkan yang berkenaan dengan bab ni, tapi bila saya lihat masa tidak mencukupi, kita terus masuk hadis boleh. Okey, dalam bab ni ada 8 hadis. Tapi saya tak nak baca semualah. Kita tengok mana yang sempat, insya-Allah. Okay, hadis yang pertama Imam Nawawi datangkan daripada riwayat Muslim. Satu lagi saya nak ambil peluang. Kita kena berterima kasih kepada Imam Nawawi ni, imam yang besar. Bahkan banyak bab dimudahkan kita Imam Nawawi ni. Tuan-tuan, dekat rumah tuan-tuan ada tak Sahih Bukhari? Ada, masya-Allah. Sahih Muslim ada? Baca tak? Baca, masya-Allah. Hebat. Sebab begini, sebab memang kita tahu kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Bukhari Muslim, masya-Allah. Kalau ada tu masya-Allah bagus sangat. Cuma biasanya pengajian ni dia tinggi sikit. Kalau kita mengaji Bukhari Muslim ni dia tinggi. Sebab dalam kitab tu ada sanad dia, perawi dia, kita nak kena bincang. Nak ambil hadis saja pun boleh. Tapi biasanya kalau pengajian ni dia akan detail lah. Sahih Bukhari Muslim tinggi. Syarah dia pun banyak kan. Ibn Hajar 20 jilid lebih kurang Fathul Bari tu. Jadi biasanya orang awam ni dia tak terdedah sangat. Biasa kuliah-kuliah pun tak mengaji Sahih Muslim, Sahih Bukhari ni. Tapi Imam Nawawi tengok tujuan dia. Dia mudahkan kita. Macam hadis 40 tadi pun yang menjadi usul agama. Hadis-hadis yang menjadi usul agama. Kebanyakan dia daripada Bukhari dan Muslim. Dia tolong kita dah ambil letak belajar yang ni. Ambil letak belajar yang ni. Sama juga dengan Riyadhus Salihin ni. Kalau tuan-tuan mengaji, semua kebanyakan hadis Bukhari Muslim. Ada juga yang lain tu, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah dan sebagainya. Ada. Kebanyakan dia Bukhari Muslim. Jadi Imam Nawawi dia tahu dah sukatan orang awam ni belajar yang ni dulu. Kalau sebab tu kita pun kalau kita dari sudut pengajian, kita takkan mengaji Bukhari terus, takkan mengaji gitu. Mengaji yang rendah-rendah ni dulu. Hadis 40 Riyadhus Salihin, barulah naik kepada yang tu. Itu kalau orang bidang ni, insya-Allah. Okey. Kita terima kasih ni macam mana kepada Imam Nawawi ni. Dia meninggal dah. Kan Nabi sebut dalam hadis, tak apalah panjang pula yang tu. Tapi paling kurang ulama ajar kita doakan dia. Terima kasih dengan cara doakan dia. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Itu paling pendek lah tu, paling pendek. Kalau tuan-tuan nak khususkan lagi lepas solat, doa nama Imam Nawawi banyak sangat jasa dia, boleh juga. Tapi paling pendek pun sebut nama dia Imam Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Okey, itu cara dia. Okey, hadis yang pertama. Hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah kata Rasulullah telah bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muzlim. Okey, Nabi kata dalam hadis yang sahih ni, Nabi kata badiru, bersegeralah kamu semua ni kepada melakukan amal salih. Kan hadis ni pada bab bersegera kan. Jadi ni point dia, Nabi pesan kat kita. Nanti seterusnya kita akan lihat contoh Nabi sendiri tunjuk. Nabi ni orang yang paling pertama sekali lah, paling bersegera pada amalan ni Nabi lah. Nabi bukan cakap saja. Dia ada banyak contoh nanti. Cuma kita nak faham dulu hadis ni. Nabi kata bersegera kepada amal salih, fitnah. Sebab tu hadis kalau kita mengaji ni, kalau kita baca terjemahan saja, kuranglah manfaat dia. Bukan saya kata tak bagus. Setengah masjid memang banyak kitab Riyadhus Salihin ni, tapi dia baca macam dia baca terjemahan semata-mata, tak baca syarahan. Kita kata bolehlah faham satu lapis kot. Macam Quran juga. Baca terjemahan boleh faham satu lapis, tapi nak faham betul kena mengujuk tafsir dia kan, syarahan dia. Sama juga hadis ni. Bersegeralah kamu kepada amal saleh sebagaimana fitanan. Bila kita lihat syarah para ulama baru kita tahu. Rupanya bersegeralah kamu kepada melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah. Yang mana Nabi sebut fitnah ini seperti potongan di tengah malam yang gelap. Mana kita tak tahu fitnah ni macam mana. Tiba-tiba Allah orang zalim kita, tiba-tiba orang kata kita begini. Sebab Nabi buat contoh dah, di tengah malam yang gelap ni kita tak nampak, maknanya potongan di tengah malam yang gelap, tak nampak. Maka Nabi suruh kita bersegera sebelum datangnya fitnah. Kerana fitnah kalau datang,
Mungkin payah kita nak buat amal soleh. Ataupun kita buat amal soleh tapi banyak terganggu. Kita akan buat contoh nanti. Cuma para ulama kita syarah, Nabi kata bersegera kepada amal soleh. Amalan ni, amal soleh ni, apa maksud amal soleh? Yang ni penting ni. Amal soleh ni dia terbina dengan 2 rukun. Ataupun ni saya selalu ulang sebenarnya sebab memang saya baca Riyadhus Salihin, memang banyak kali para ulama ulang perkara ni. Bahkan Imam Ibn Kathir, kan tuan-tuan ada tafsir apa? Tafsir Imam Ibn Kathir kan? Glamour tafsir ni. Imam Mazhab Syafi'i juga. Dia banyak tempat dia ulang dalam surah Al-Kahfi, surah Fussilat, surah Al-Mulk, dia ulang perkara ni. Amal soleh dia mesti ada 2 rukun ni. Okey, ni secara umum lah. Tuan-tuan boleh buat tajuk begini. 2 rukun diterima segala amalan. Ni umum. Kerana bila tuan-tuan masuk setiap satu amalan ni, contoh solat, contoh apa, puasa, dia ada rukun yang lain pula yang tu. Tuan-tuan mengaji dalam fiqh kan. Solat ada 13 rukun. Puasa? Solat biasa, puasa 2 rukun. Kahwin ada berapa? Nikah? Saya kahwin lama lah Ustaz, tak ingat. Ada 5 rukun dia. Ada 5 rukun. Maknanya tak ada. Sebab bila kita sebut rukun ni, kalau tak ada salah satu, bukan tak ada 2. Salah satu saja, macam solat tadi, tak ada apa, tak ada rukun, sengaja tinggal, tak sah solat tu. Samalah, setiap ibadat ni dia ada rukun dia. Itu tuan-tuan mengaji dalam kitab fiqh biasanya. Cuma yang saya sebut ni lebih umum. Imam Ibn Katsir sebut ni secara lebih umum. 2 rukun diterima segala amalan. Syarat yang lebih utama. Okay, yang pertama sekali ikhlas. Yang ni tak perlu syarah panjang lah. Sebab dia payah tuan-tuan. Kita kena didik jantung hati kita ni supaya ikhlas ni payah. Okey. Yang kedua, amal soleh ni nak disebut dia jadi amal soleh, mesti yang pertama tu buat tu ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ittiba'. Istilah dia ittiba', ikut di atas landasan syariat. Kita buat amalan tu apa yang ada di atas landasan syariat yang mana Allah ajar melalui Nabi dia. Ataupun bahasa mudah ikut Nabi lah. Cuma dia perbahasan ni banyak kalau kita syarah ni. Saya buat contoh mudah begini. 2 rukun ni secara asas mesti kena ada. Contoh mudah, saya selalu ulang dah sebenarnya. Tapi kebetulan kita dalam Zulhijjah ni kan kita niat ikhlas. Maknanya kita nak buat ibadat korban lah. Contoh ibadat korban, ikhlas ada dah. Bahkan istiqamah kita tahun lepas masuk, tahun ni pun nak masuk lagi kan. Okay, yang paling penting ikhlas kan. Kita ikhlas. Tapi tahun ni saya nak masuk lebih sikit. Ikhlas ada Alhamdulillah. Jadi nak masuk 10 ekor kuda. Tuan-tuan jawab macam mana? Confirm? Macam mana, Allah terima ke tak? Masya Allah, berani jawab Alhamdulillah. Setengah tempat tak berani jawab. Mungkin Allah terima kot. Dah ikhlas ada. Ikhlas ada kan. Dah takkanlah Allah nak azab dia sebab dia sebab tu tak. Tuan-tuan akan jawab confirm Allah tak terima. Boleh jadi dapat dosa pula sebab dia melanggar syariat tu. Nabi tunjuk dah. Mana kata dalam Quran pun sebut korban ni min bahimatil an'am, daripada haiwan ternakan. Ibil, unta, lembu, kambing kan. Biri-biri sekali. Mana kata itu saja. Kuda ni boleh makan tak persoalan dia? Masya Allah, saya selalu ulang. Mazhab Syafi'i boleh makan. Walaupun dia boleh makan, tapi untuk dijadikan haiwan korban, tak jadi. Sebab kita tak ikut apa yang di atas landasan syariat tu. Nabi tunjuk yang tu. Ikhlaslah setara mana pun Allah tak terima korban tu. Itu cara dia. Sebab tu 2 amalan ni kena jaga yang ni. Tapi saya buat contoh ni umum lah. Dia kalau kita bincang detail lagi, dia banyak kaedah dia. Okey, saya ambil satu lagi lah. Contoh. Kita niat ni ikhlas dah nak buat apa. Kita istiqamah buat apa? Solat duha contoh. Saya ni memang ikhlas lah. Contoh lah. Memang ikhlas tu betul lah dengan Allah lah ikhlas ni. Syarat pertama ada dah. Yang kedua, kita istiqamah solat sunat duha ni setiap kali selepas zuhur. Setengah orang payah, dia kata Ustaz, takkanlah Allah azab dia sebab dia solat. Biasa jawapan orang Melayu. Sebab tu dia ibadat ni dengan ilmu. Kita boleh kata confirm Allah tak terima solat sunat duha tu. Dia buatlah 100 rakaat pun Allah tak terima. Sebab dia bercanggah apa yang Nabi bawa tu. Nabi solat sunat duha waktu dia itu jawapan yang umum lah sebelum zuhur, betul. Tapi kalau kita bincang memang ulama kita khilaf waktu yang tepat tu bila mula, bila habis. Kita kaedah dia mudah. Kalau ulama khilaf sebab apa? Tak ada dalil yang jelas. Maknanya kata Nabi tak sebut. Kalaulah Nabi sebut solat sunat duha 15 minit selepas syuruk, tak ada ulama berani khilaf dah waktu dia tu. Tapi yang berlaku khilaf ni,
Maka sebab mungkin dalil tu sama-sama dan sebagainya, ataupun banyak riwayat. Cuma dalam mazhab Syafi'i ni banyaklah pandangan. Dalam mazhab Syafi'i seingat saya dia sebut 16 minit selepas syuruk. Ini kalau kita buka kitab fiqh yang mutaakhirin ni lah. Sebab kalau kitab fiqh yang awal-awal, kalau tuan buka, dia sebut bayang-bayang tu. Mula dia bila bayang ni kat mana, payah juga kita nak check tu. Kita pun tak pandai, tak biasa. Tapi kita dah dimudahkan. Dalam kitab yang kemudian ni dia sebut 15 minit. Okey, sebahagian kata 15 minit. Tapi mazhab Syafi'i ni dia ambil 16 minit selepas syuruk mula solat sunat duha. Ataupun sebahagian kata solat sunat isyraq tu, syuruk. Boleh juga. Ini mazhab Syafi'i khilaf kat sini. Sebahagian kata niat solat syuruk, sebahagian kata solat sunat duha. Yang penting 2 rakaat. Sama je. Dia habis 15 minit sebelum syuruk, 15 minit sebelum zuhur. Itu waktu dia. Kita buatlah selepas zuhur, memang Allah confirm Allah tak terima. Itu kaedah dia lah. Maknanya kata amal soleh ni secara umum dia mesti ikhlas. Yang kedua atas landasan syariat. Yang ini dengan tuan-tuan mengaji lah, macam tuan-tuan buat sekarang. Tuan-tuan akan tahu yang mana Nabi suruh, yang mana Nabi larang dan sebagainya. Wallahualam. Okey, kita sambung hadis ni. Nabi kata bersegeralah kepada amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Para ulama kita sebut fitnah ni secara umum lah boleh berlaku 2 perkara. Secara umum ni dua jenis. Dua jenis fitnah yang akan datang ni. Tapi sebenarnya kita akan lihat contoh kita berlaku dah zaman kita ni. Nabi sebut lama dah berlaku di zaman kita ni lah. Jadi kita yang kelebihan kita bila kita mengaji ni, Ustaz, kita zaman fitnah. Nabi kata sebelum datangnya fitnah, rugilah kita. Tapi lebih pada orang mengaji ni, kita boleh kenal fitnah tu apa dan kita cuba elakkan sebaiknya. Okey, ini secara umum dulu. Fitnah ni 2 jenis. Yang pertama, fitnah yang datang berbentuk syubuhat. Syubuhat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia syubhat lah. Syubhat. Bahasa Arab pun kalau mufrad kan satu, syubhah. Kalau jamak, syubuhat. Okey, kita bincang yang ni dulu sebelum kita masuk jenis yang kedua fitnah ni. Okey, fitnah syubhat ni satu je punca dia. Dia sebenarnya banyak punca, tapi untuk orang awam ni ulama sebut satu je. Saya lah orang awam juga. Kenapa berlaku syubhat pada kita ni? Syubhat ni maksud dia kita tak tahu boleh ke tak, halal ke tak, haram ke tak, itu syubhat lah tu. Okey, berlaku syubhat sebab satu saja, sebab kita tak ada ilmu. Ataupun bahasa, kalau kita baca bahasa Arab ni dia sebut jahil lah. Orang Melayu ni kalau sebut jahil ni berat sikit. Kalau sebut tak tahu dia rasa macam dengan, padahal sama je. Sama je dua tu. Okey. Tapi memang betul tuan-tuan. Tuan-tuan, dia bukan satu keaiban. Syubhat ni memang akan berlaku pada saya dan tuan-tuan. Cuma kaedah dia, cara dia apa dalam hadis yang banyak Nabi ajar dah kita, supaya bersegera tanya orang tahu. Bila kita tak tahu, contohlah, saya selalu buat contoh yang paling penting. Biasa ibadat orang kita jaga sangat. Contoh ibadat haji. Sebab haji ni kita perasan lah, nak pergi bukan mudah. Keruangan, kesihatan. Jadi dia orang Melayu ni biasa kalau dapat pergi haji, macam-macam soalan dia tanya. Dekat nak naik flight tu tanya lagi, Ustaz kalau macam ni, sebab dia nak jaga betul. Kalau boleh haji ni, dia nak haji yang mabrur betul lah kan. Tapi dia bukan ibadat saja. Yang paling penting juga muamalat tu. Biasa orang Melayu kita kurang sikit. Kadang saham main dulu, tak tahu saham tu pelaburan dia kat mana. Contoh, main emas, macam-macam lah. Perbankan ni, buat loan ni, macam-macam ni. Kadang kita ambil insurans kan. Ni tuan-tuan boleh mengaji dengan ustaz-ustaz muamalat lah. Tapi kita kalau nak buat sesuatu tu, kita kena tanya dulu. Sebahagian orang Melayu ditipu dulu. Lepas ditipu main pelaburan ni tak patuh syariah, barulah nak tanya. Dia begini, dia asal syubhat tu berlaku. Kita nak main ni, kita tak tahu hukum dia ni, tu syubhat lah. Sebab kita jahil kan, tak tahu. Boleh tak pelaburan ni? Boleh tak nak buat loan ni, contoh loan peribadi ni, asalnya macam-macam tak boleh. Tapi bila kita tanya para ahli ilmu, para ulama, dia kata bila dah kaji-kaji, ni hukum dia boleh, baru kita main. Terangkatlah syubhat tadi. Biasa orang ni dia masuk dulu dalam syubhat. Sebab tu dalam hadis Nabi kata tu, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kerana apa? Dia buat tanpa dia tahu. Dia main sesuatu perkara tu tanpa ada ilmu. Akhir sekali kena tipu. Akhir sekali memang tak patuh syariah. Banyaklah berlaku tuan-tuan. Saya ingat kat kampung saya, orang kampung mudahlah. Kan dijanjikan adalah pelaburan apa, main emas tu kan. Masa jumpa ni tunjuklah seketul emas tu. Sebab tu yang paling penting tu kita boleh kena pegang emas tu. Sepatutnya minta dia, saya nak buat balik emas ni. Tapi biasanya tak boleh, dia sekadar tunjuk saja. Dia nak suruh kita masukkan, bayar berapa-berapa, dapatlah pulangan sebulan ni. Biasa orang yang duduk atas ni dia dapat pulangan tu. Makin ramai main, makin ramai yang ramai ni kena tipu. Berlaku kat kampung saya. Siang kampung kan. Barulah nak cari ustaz. Tak jadi lah.
Sebab tu dia sebelum tu nak main sesuatu. Saya suka tekankan muamalat sebab biasa orang terlepas pandang. Kalau ibadat beza, macam haji tadi orang tanya nak naik flight tanya lagi. Antaranya muamalat ni macam benda ASMB dan sebagainya tu lah, benda-benda yang tempat pelaburan tu. Yang ni tuan-tuan tanya ustaz muamalat tuan-tuan lah. Okey, cuma saya nak sebut syubhat dia sebab kejahilan. Tapi kaedah dia, kita bila kita mengaji ni, sebab tu lebih pada orang mengaji kita tahu. Okey, nak buat sesuatu memang kita jahil, kita syubhat lah. Boleh tak ni nak makan ni, halal ke haram ke? Tanya orang yang tahu, tanya ustaz, tanya alim ulama. Bila dia jawab boleh, terangkat dah syubhat tu. Tak ada dah hukum syubhat. Mana hukum dia boleh lah. Kalau ustaz tu kata tak boleh, tak ada syubhat dah, hukum dia tak boleh, jangan buat. Itu maksud dia. Dan akhir zaman ni fitnah berlaku bentuk syubhat ni lah. Kita dah tenggelam dulu dalam sonok, main dapat duit banyak, baru tahu hukum dia haram. Itu fitnah. Maka amalan tu sia-sia. Sedangkan amalan kita ni, kita sebagai seorang ibu, seorang ayah kan, kita bagi nafkah, kita bagi makan anak kita semua kan. Tapi rupa-rupanya daripada sumber yang haram kan. Sedihlah kita tuan-tuan. Itu kita maksud Nabi ni, bersegeralah kepada melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah. Okey, kita masuk yang kedua. Jenis fitnah yang kedua ni, para ulama dia mudahkan kita untuk mengaji ni, yang berbentuk syahawat. Tadi syubhat kan, ini syahawat. Syahawat ni hawa nafsu lah. Hawa nafsu dia berbeza dengan tadi. Yang tadi tak tahu, sama-sama. Syahawat ni kita tahu dah hukum dia, tinggal solat haram, tinggal semacam. Kita tahu dah hukum dia halal, hukum dia haram kalau buat ni, buat semacam sebab hawa nafsu nak pada tu. Yang ni berat tuan-tuan. Yang ni dua jenis lah fitnah ni. Saya nak pergi pada contoh lah. Contoh lebih kita nampak lagi. Saya bila mengaji ni kan, kadang kita lihat para ahli ilmu buat contoh. Secara umum kita nampaklah dua jenis ni, tapi contoh lebih meluas lagi. Dan saya ni peribadi saya yang saya nampak lah. Saya mungkin orang muda, mungkin tuan-tuan mungkin berbeza sedikit lah. Bukan, tak tua. Bukan. Saya tak sebut tu. Okey. Tua sikit lah, tua sikit. Atas pada muda. Sebab zaman saya ni saya tengok, ini pandangan saya. Kalau tuan-tuan tak setuju, boleh terima. Sebab mungkin tuan-tuan lain sikit zaman tu. Lain zaman lah. Sebab antara fitnah yang besar kita hari ni, phone lah. Phone, media sosial ni. Kita buat amal soleh banyak hari ni. Mungkin kita tak perasan fitnah tu. Kita buat amal soleh banyak kan. Pergi haji, pergi umrah saban tahun. Tapi orang muda lah. Sebab ada seorang syekh di Mekah tu, memang dia tegur jelas lah. Tapi dia sebut Indonesia. Jemaah Indonesia ni. Tapi sebenarnya Malaysia sama. Setiap kali buat ibadat solat pun nak rakam, nak selfie, nak ni. Benda tu sebenarnya dia boleh mencacatkan ibadat. Betul tuan-tuan. Tapi mungkin tuan-tuan ni tak begitu kot. Sebab tu orang macam mak-mak ayah kita ni, dia zaman phone kadang tu nak buka kamera pun tak pandai. Kalau mak kita kan, terutamanya kan, ustaz kita sebut apa, kita dengar ni lah hari Arafah kan. Dia apa wukuf, tuan-tuan yang dah ada pergi haji kan, wukuf Arafah tu kan, lama tak, berapa jam tu? Daripada pukul berapa tu? Zuhur kan? Start zuhur ke? Sampai? Saya tak ada pengalaman lagi. Tapi lamalah tempoh dia kan. Tapi memang sebab tu untuk guru-guru pesan, tinggallah phone tu. Jangan bawa lah pada hari Arafah wukuf tu. Kerana Nabi sebut khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ni doa pada hari Arafah tu, terus dalam wukuf tu. Buatlah banyak amal soleh ketika tu. Tapi yang kita dapat ni, ustaz-ustaz kita sebut memang jemaah kadang tu duk isap rokok, duk main phone lah, antaranya banyak main phone. Sebab tu saya sebut ini antara fitnah yang besar kita akhir zaman. Kita mungkin buat amal soleh, orang nampak kita pergi haji, tapi banyak kekurangan kat situ. Berbeza dengan orang zaman dulu, dia mungkin berlawan nak lawan ikhlas tak ikhlas je kan. Tapi kita yang lain mungkin orang tak nampak. Kalau kita zaman hari ni, ikhlas tu mungkin tak bincang dah ni. Duk sibuk, duk selfie dan sebagainya. Guru kita sebut, kalau nak buat kenangan tu, bukan salah ambil gambar ni kan. Nak buat kenangan boleh, 1-2 cukup dah. Kita ambil banyak-banyak pun tak tengok pun tuan-tuan, betul. Tuan-tuan, gambar kahwin ada lagi? Saya ada pengalaman juga. Tak tengok pun gambar kahwin tu. Saya sebelum tu orang rumah ni adalah sewa saudara dia untuk ambil gambar apa semua. Kalau saudara okeylah, kalau nak ambil yang mahal-mahal ribu-ribu tu tak payahlah kata. Tapi bila dah kahwin ni saya kata tengok. Dia pun malu nak tengok gambar tu. Dia kata dia malu nak tengok. Memang tak tengok pun, saya sebut kata rugi je. Wallahualam, maknanya kalau untuk kenangan bolehlah kita nak ambil depan Kaabah satu, okeylah. Tapi ni setiap sudut ni, bahkan yang Muda ceritakan ada orang ni berniaga depan Kaabah tu, buat live pula. Tak betul yang tu. Itu larangan keras tu kan. Dia
Betul, konten. Dia marketing dia juga kan. Di Kaabah ni. Sedangkan ada hadis larangan dalam masjid. Kadang dalam masjid tak boleh. Kaabah tu dia tak rasa masjid kot. Itu tak boleh. Sebahagian ulama dia kita nak iklan pun tak boleh dah. Iklan untuk jualan di macam dalam masjid tu pun tak boleh. Sebahagian ulama keras. Tapi sebahagian yang longgar sikit kita boleh lah iklan macam saya ada bawa di luar sana kan. Jual kat luar, jual beli tu yang tak boleh. Iklan tu sebahagian pun tak macam tak berminat begitu, tak boleh. Tapi yang longgar sikit kata boleh je iklan tu sebab dia jual tu bukan dalam masjid. Okey, buku-buku saya bawa tu dekat luar. Silalah kalau selepas ni. Okey, saya tak bawa sebab tak ada buku. Okey. Jadi Nabi kata fitnah ni betul lah tuan-tuan. Akhir zaman ni memang seperti potongan di malam yang gelap. Kita tak tahu tiba-tiba kena fitnah. Kadang ustaz-ustaz kita kan tak ada apa-apa cakap kebenaran pun kena fitnah. Macam-macam lah hari ni datang ikut media macam-macam. Tak tahu jalan masuk dia, jalan keluar dia, tak tahu fitnah tu. Betul berlaku kita hari ni. Dan Nabi pun pesan lama dah. Kalau untuk orang lelaki ni fitnah yang paling besar, bahkan Nabi kata awal fitnah kepada Bani Israel. Kan Al-Quran kan banyak kan Bani Israel. Awal fitnah untuk Bani Israel ni apa? An-Nisa, wanita. Kita pun samalah, umat Nabi Muhammad ni fitnah wanita lah. Saya buat contoh mudah begini. Macam saya orang kampung lah, orang Terengganu. Kita lah, tapi sekarang ni kampung pun sama je macam bandar lah. Dari sudut maksiat pun ada, semua tempat ada lah kan. Macam dulu kita orang kampung ni, kalau kita macam lihat aurat wanita, kan fitnah wanita ni mungkin dari sudut aurat dia lah. Sebab tu kena jaga aurat wanita. Macam kita kat kampung dulu kan, macam yalah kita tak nak lihat pun mungkin dia lalu dan sebagainya kan. Maka kalau lihat mungkin orang yang kita kenal lah. Oh ni jiran kita, kenapa lah tak pakai tudung, contohlah. Tapi hari ni bukan lihat aurat jiran saja tuan-tuan. Media sosial ni kalau kita gabungkan fitnah wanita dengan media, Allah, kita tak niat pun nak buka Facebook kan. Biasalah kita banyak main Facebook. Tak niat pun nak lihat aurat apa, memang terlihat juga. Bahkan perempuan tu kita tak kenal pun, lebih meluah lagi, lebih mudah lagi fitnah tu. Dahsyat akhir zaman ni. Tapi sebab itulah antara cara dia, saya ingat kita boleh tapis friend tu. Sebab Facebook ni dia kalau kita tak lihat sangat tu dia tak naik sangat biasanya. Kalau banyak naik tu tuan-tuan boleh check lah. Yang suami tuan-tuan, isteri tuan. Kalau banyak naik yang tu maknanya banyak like ke ataupun banyak tengok. Biasa dia style media ni begitu kan. Yang kita tekan tu lah dia akan naik selalu. Okey, wallahualam. Kita sambung sedikit lagi. Nabi kata dalam hadis ni, fitnah ni tuan-tuan, yusbihur rajulu, dalam hadis yang sama ni, berpagi-pagian seorang lelaki ni muslim lagi, wa yumsi kafiran, petang tu kafir dah, wa yumsi mu'minan, boleh jadi juga waktu petang tu beriman lagi, mukmin lagi, wa yusbihu kafiran, esok pagi tu kafir, wal a'yadzu billah, kita minta jauh. Ini contoh yang Nabi sebut lah. Mana kata boleh kata murtad dalam satu hari, sama ada perasan ataupun tak perasan. Kerana apa Nabi kata? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual beli agama dia dengan arat, kebendaan, harta dunia ni. Maka boleh jadi menyebabkan murtad dalam satu hari, jual agama dia dengan harta dunia. Dan kita minta jauh lah daripada fitnah harta ni tuan-tuan, mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, rawahu Muslim hadis ni. Jadi hadis ni fokus Imam Nawawi bersegera pada melakukan amal soleh tadi. Saya nak ambil satu lagi hadis yang kita nak lihat contoh Nabi sendiri ni. Nabi lah orang yang paling bersegera pada amalan. Okey, hadis yang kedua Imam Nawawi datangkan, an Abi Sirwa'ah ataupun Sarwa'ah. Nama dia apa? Itu Abi Sirwa'ah. Saya pun jaranglah dengar nama ni, tapi paling kurang saya selalu ulang. Bila kita sebut nama sahabat ni, kita scan. Oh, ada nama Sirwa'ah, Sarwa'ah. Ini gelaran dia, ayah kepada Sirwa'ah. Wallahualam, sama ada nama anak dia ataupun dia sandaran kepada kisah tertentu, ada juga begitu. Macam Abu Bakar kan, dia berdasarkan peristiwa kisah lah kot. Dia bukan anak dia Abu Bakar, bukan nama anak dia Bakar. Sebab Abu bahasa Arab ni ayah. Ataupun orang Arab ni dia boleh diterjemah begini, si. Macam kita lah, macam gelaran kan, si pemalas, si rajin, macam si tu kan. Macam Arab kan dipanggil rambutan. Arab ni kalau kat Mesir tak ada sangat buah rambutan, seingat saya memang tak ada lah. Sebab mungkin tak sesuai tanah dia, wallahualam. Tapi dia bila datang Malaysia ni, dia tengok rambutan ni, tahu dia panggil apa. Rambutan bahasa Arab apa? Saya pun tak tahu. Tapi dia orang panggil apa? Abu Sya'ri. Tahu apa makna dia? Ayah si rambut. Kalau ikut Abu tu terjemahan ayah rambut. Tapi kalau untuk ni dia panggil si rambut lah, sebab nampak terlebat sangat rambut tu. Kalau durian memang tak ada kat Arab lah. Arab dia akan panggil Abu Syaukah. Si duri.
Dia panggil si Durian. Padahal Durian tu mungkin adalah nama dia yang tepat tu bahasa Arab. Cuma Arab ni dia pandai dalam bab tu. Okey, cuma yang ni pun samalah macam Abu Bakar tadi. Ayah kepada empunya anak dara, maksud Abu Bakar tu. Bukan nama, orang Melayu bagi nama, saya selalu ulang. Tak apalah orang Melayu bagi nama ni, mungkin dia niat mudah-mudahan dia ikut khalifah yang pertama tu. Itu pun cukup insya-Allah. Cuma dari sudut ilmiah kalau kita bincang, itu bukan nama. Itu dia panggil kunyah kan, macam gelaran lah. Sebab anak dia Aisyah kan. Dalam ramai-ramai isteri Nabi, Aisyah seorang je anak dara. Okey. Tak apa, yang ni Abi Sirwa'ah. Saya pun mengakulah tak kenal lah. Tapi nama dia dalam hadis ni disebut nama dia Uqbah bin Harith. Itu gelaran dia Abi. Uqbah. Makna kata kita scan juga. Ada sahabat nama Uqbah ni. Cukup lah. Uqbah. Jarang orang bagi nama Uqbah kan. Sebab orang Melayu ni dia payah sikit kalau Ain. Apatah lagi bagi depan pula. Nak eja macam mana. Jadi lalas jadi U je. Jadi jadi orang akan panggil Uqbah je. Hamzah je. Alif. Tak cantik lah. Tapi sebenarnya Uqbah. Okay. Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Dia kata, Uqbah ni kata, Sallaitu wara'an Nabi. Aku pernah salat belakang Nabi, dia kata, pada waktu asar ni. Bil Madinati al-asra. Salat belakang Nabi dekat Madinah pada waktu asar. Fasallama thumma qama musri'an. Kemudian selepas mana Nabi bagi salam, Nabi bangun tergesa-gesa, musri'an. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujrati nisa'i. Nabi tergesa-gesa ni, Nabi sampai bila Nabi nak keluar daripada saf tu, Nabi langkah ni. Riqab ni bahu sahabat-sahabat lah. Sampai tahap tu tuan-tuan. Saya bila duduk fikir, zaman kita ni mungkin tak berlaku begitu. Sebab kita saf pun memang tak rapat. Kan, kita masjid yang luas kan. Dulu masjid, banyak faktor lah masjid kan. Masjid kecil je kan, masjid Nabi kecil. Dan sahabat pun memang kalau boleh ramai pergi masjid daripada tak pergi. Macam kita ni masjid besar, tapi ramai yang tak pergi. Jadi macam tak ada sangat suasana ni. Maknanya, kalau lebih baik tak langkah tu, itu lebih baik. Cuma kita akan bincang, ada fake daripada hadis ni nanti. Cuma Nabi tergesa-gesa sehingga Nabi langkah bahu sahabat ni untuk pergi ke salah satu rumah isteri dia. Hujari nisa'i. Salah satu rumah isteri dia. Okey. Fafazi'an nasu min sur'ati. Maka manusia jadi pelik. Sahabat-sahabat ni jadi macam pelik lah. Kenapa pelik Nabi ni? Cepat sangat Nabi ni. Fa kharaja alaihim. Maka selepas daripada Nabi dah masuk rumah isteri dia tu, Nabi keluar semula. Betul lah Nabi tengok. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Orang memang jadi pelik betul dengan masing-masing duk bincang lah. Kenapa ni ada kematian ke? Macam begitulah kot. Maka Nabi pun bila Nabi keluar semula, Nabi bagi tahu, qan zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisani fa amartu bi qismati. Rawahu Bukhari. Okay, Nabi kata aku teringat, menunjukkan sini antara fawaid yang pertama, faedah yang pertama kita akan sebut, Nabi ni dia manusia macam kita. Dia boleh lupa juga, Allah ingatkan dia. Tapi Nabi berbeza dengan kita dari sudut apa? Allah bagi dia wahyu. Sebab tu kita lawan ada kumpulan yang menyamakan Nabi dengan Allah ni. Menyamakan Nabi dengan Allah. Bahkan dia tafsir apa? Kul huwallahu ahad. Katakanlah hu. Hu tu siapa? Huwa tu kan domain kan, kembali pada Allah. Sebab asbab nuzul ayat ni, orang-orang Yahudi ni tanya Nabi, sif lana rabbak. Tanya, sifatkan kami Tuhan kamu macam mana. Maka turunlah ayat ni. Maka Allah perintahkan Nabi, kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa tu Allah, itu Esa, itu maksud dia. Tapi sebahagian tafsiran hari ni yang pening kita tuan-tuan, akhir zaman macam-macam lah. Dia kata kul huwa itu adalah Nabi. Katakanlah Muhammad, huwa Nabi dengan Allah itu satu, Esa. Ni bahaya tafsiran ni, memang berlaku tuan-tuan dalam tafsiran ni hari ni. Bahkan terutamanya di Indonesia banyak pakai tafsiran ni. Dia akhir sekali dia nak angkat yang mana Nabi ni bersatu dengan Allah. Maknanya kemunculan Nabi ni adalah cahaya sahaja daripada Allah. Macam-macam lah dia guna dalil cahaya tu. Ini kita orang awam ni, kita jauh lah daripada perkara tu tuan-tuan. Dia perbahasan dia mungkin tinggi sikit lah perbahasan ni. Okey, tak apa. Kita teruskan. Maka saya nak cerita hadis ni menunjukkan Nabi pun lupa juga. Allah ingatkan dia. Sebab tu Nabi pun tergesa-gesa. Lepas solat tu terus bangun. Nabi jawab, kerana aku baru teringat ada sesuatu daripada Tibrin. Tibrin ni sama ada emas ataupun perak. Makna kata lebihan daripada pembagian zakat, apa lebih kurang begitulah kot kalau kita lihat syarahan dia. Dia teringat sesuatu lebihan daripada emas ni di sisi kami, ada dekat kami, ada di rumah aku ni. Maka aku fakarih tu, aku tak seronok. Perkara tu menyebabkan aku ni tak khusyuk.
ayyahbisani. Jadi aku duk teringat perkara tu. Jadi aku cepat-cepat fa amartu biqismati. Aku ambil, aku perintahkan supaya orang pergi bagi-bagi cepat. Mungkin itu lebihan daripada harta sedekah dan sebagainya. Nabi simpan dulu kat rumah tu. Tapi dia mengganggu Nabi. Nabi pun cepat-cepat. Okey, hadis ni menunjukkan Nabi ni orang yang paling cepat buat amal soleh. Kan kita dalam bab apa ni? Bab bersegera pada melakukan kebaikan. Nabi lah yang paling pertama contoh yang Nabi tunjuk. Okey, sampaikan Nabi tergesa-gesa tadi. Dan Nabi tak suka mengganggu fikiran dia. Okey. Macam kita berbeza pula. Buat amal soleh tu baru kita ingat. Kita nak ingat. Tinggal kat mana ni? Tinggal kat mana tak ingat. Okey, saya nak sebut para ulama dia keluarkan banyak faedah, fawaid. Fawaid ni jamak. Pengajaran lah daripada hadis ni. Antaranya kita lihat yang pertama, riqaban nas tadi tu. Nabi sampai Nabi langkah tu tinggi bahu sahabat ni menunjukkan kalau kita tergesa-gesa ada masalah, kita boleh bangun selepas salam. Kita salam ni, bagi salam tu kita habis dah dengan imam, kita boleh bangun. Sebab tuan-tuan, saya pernah dengar seorang ustaz kata, kalau orang tak berzikir dengan imam ni, dia orang yang sombong. Dia statement tu umum sangat, tak betul tu. Sebab kalau kita lihat, kita tengok praktikal Nabi pun tuan-tuan, dia zikir ni kan masing-masing asalnya. Mazhab Syafi'i ni imam kuatkan suara sebab nak bantu jemaah biar pandai zikir tu. Kita akhir zaman ni tak pandai sangat. Tapi saya sebut dah 20 tahun dah takkan tak pandai lagi. Contoh. Tapi betul, kita sebenarnya terganggu. Saya kadang kita lewat kan, datang dia panggil masbuk kan. Kadang kuat sangat imam zikir kan, memang dia ganggu bacaan kita kan. Tapi salah kita juga lewat. Tapi sebenarnya benda ni diiktiraf. Memang dalam kitab fiqh ada istilah tu apa? Masbuk kan. Masbuk ni memang ada orang akan datang lewat ni. Mana zaman Nabi pun ada lah orang datang lewat tu. Jadi bila kita kadang tu kita marah anak-anak kan, anak-anak kecil bising sangat. Jadi kita tak sedar kita pun buat bising juga. Cuma saya buat bising baik ustaz, beza. Tahu mana dia budak lagi tu. Jahat ke apa yang dia bising tu? Tak betul juga. Itulah kadang setengah masjid ni dia tak mesra kanak-kanak kan. Okey, masjid ni lain lah. Okey, insyaAllah. Jadi fawaid yang pertama, boleh tuan-tuan kalau kita tergesa-gesa boleh langkah. Kalau kita nak keluar semula. Tapi kalau nak masuk tak boleh. Ada larangan. Terutamanya solat Jumaat Muslimin kan. Kita datang lewat, kita langkah bahu manusia ni, langkah bahu-bahu nak duduk sah depan sekali. Itu larangan. Nabi larang itu. Tapi kalau keluar tak apa. Contoh Nabi dah buat. Tapi yang terbaiknya kalau ada maslahah lah. Cuma kalau tak ada maslahah pun tuan-tuan nak keluar boleh. Sebahagian orang kita pelik. Sebab tu ibadat ni dengan ilmu. Kadang dia datang Jumaat kan, dia lewat lah datang tu. Mungkinlah kita husnuzan lah dia lewat. Saya pun kita kadang lewat. Mungkin dia ada masalah ataupun dia berniaga kan. Bila dah dekat-dekat nak solat barulah dia datang. Jadi bila dia lewat sekali ni, dia duduk dekat pintu lah tempat orang keluar. Jadi bila dah habis bagi salam, dia buat soleh pula. Kan masa datang lewat tu, okey tak apalah sebab masalah. Tapi bila dah habis solat ni, dia zikir lama pula kat situ. Orang nak keluar. Sepatutnya kalau dia dah lewat, dia duduk dekat pintu, tempat-tempat yang menghalang, dia kena yang pertama sekali lah keluar. Ataupun satu lagi saya nak pesan, banyak kali saya kena. Kalau dia parking kereta, dia tahu dah dia blok orang tu. Kadang lepas dah solat nak tunjuk soleh pula zikir, dia kena keluar sekali. Kalau boleh salam yang kedua tu dalam kereta. Kan sunat je salam yang kedua. nak tunjuk mubalarah lah. Jangan buat begitu. nak kata sebab sunat je tu. Mana kata memang banyak berlaku yang ni. Saya banyak kali kena tuan-tuan. Kita blok orang ni ganggu, memang ganggu. Tapi mana kadang setengah orang ni dia tak tinggal phone pula, nombor phone tak. Kita memang boleh berlapang dada lah. Bab ni kita pun sama-sama manusia kan. Tapi kadang tu macam benda ni yang panggil asas sangat kan. Asas sangat. Jangan buat tuan-tuan. Masjid ni mungkin tak berlaku sebab park parking dia besar juga. Biasa masjid kalau yang tempat kecil-kecil tu Allah selalu kena. Okey, maka itu antara faedah daripada hadis ni. Nabi dia langkah keluar. Dan kalau tuan perasan, Nabi dia cepat-cepat tu nak pergi kat rumah isteri Nabi, rumah isteri dia, salah satu isteri dia. Nak cerita, masjid Nabi ni kecil tu satu. Memang kat depan tu, sebelah tu pun dah rumah dia dah. Rumah Nabi dah kan, Nabi keluar. Memang kebanyakan solat sunat Nabi hampir semua dekat rumah Nabi akan buat. Tapi kita payahlah sikit hari ni. Kadang tu kalau nak buat kat rumah, tak ingat dah. Memang tak buat dah kalau balik. Kita buat kat masjid tak apalah. Cuma saya nak cerita, Nabi, kadang tu para ulama sebut, kenapa Nabi duduk dulu berzikir tu? Kerana sebahagian pandangan disebut Nabi zikir ni satu zikir lepas solat tu betul lah. Kerana tidaklah menunjukkan zikir ni mesti kena duduk tempat solat tu. Tak semesti begitu. Zikir ni tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan keluar kan nak pergi kat kereta, boleh zikir lagi. Subhanallah 33, Alhamdulillah.
Kerana kalau kita lihat para ulama sebut kenapa Nabi duduk sekejap, sahabat pun duduk sekali, kenapa? Sebab nak bagi orang puan keluar dulu, nak bagi perempuan keluar dulu. Sebab dulu masjid kecil, mungkin satu pintu saja. Okey, kita lain lah, kita berbeza. Hari ni setiap bilik ada pintu. Ni pun banyak pintu ni. Jadi tak ada isu sangat. Jadi dulu sahabat pun kena tunggu juga, sambil-sambil tunggu tu zikir. Itu saja asbab dia bagi perempuan keluar. Bahkan saya nak sebut satu lagi. Kadang seronok bila kita tahu ibadat ni dengan ilmu. Okey, kenapa Nabi ni lepas solat, Nabi akan pusing biasanya menghadap ke jemaah ataupun kanan ataupun kiri. Dan dalam hadis memang Nabi banyak menghadap ke kiri lagi. Bila kan Nabi solat kan begini, okay, lepas solat kan Allah astagfirullah, Allahumma antas salam kan, habis tu Nabi akan pusing kiri banyak lagi daripada kanan ataupun belakang. Kita kalau kita fikir logik ibadat ni, kanan dah lebih mulia. Kenapa Nabi banyak kiri? Ada tahu jawapan dia? Kalau tahu kita terus balik. Mana hebat tu. Kiri cepat balik. Dekat nak betul lah tu. Kerana rumah Aisyah tu Nabi menghadap kiri, rumah Aisyah depan tu. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah kan, tuan-tuan cuba tengok betul tak apa yang saya sebut ni. Sebab saya tak pernah tengok lagi. Saya tahu melalui kita mengaji ni, para ulama sebut. Cuba tengok kalau tempat solat mimbar, boleh tengok ke ada ke lagi mimbar Nabi tu semua. Sekarang ni kan diluaskan dah ke? Tapi ada lagi, boleh tahu kat mana. Cuba tengok. Maknanya rumah si Nabi pun ada lagi, ada tanda semualah. Cuba tengok betul tak? Kalau Nabi pusing kiri, rumah Aisyah betul. Nabi cepat nak pergi. Sebab tu je. Sebab tu kalau kita lihat syarahan para ulama ni, dia lebih kita seronok nak ibadat ni. Biasanya mengaji hadis kita akan tahu insya-Allah. Okey, wallahu alam. Lagi apa lagi antara fawaid daripada hadis ni? Sekejap cuba saya tengok. Okey, tak apa, macam saya dah sebut tadi, Nabi pun macam manusia macam kita, tapi Nabi diberi wahyu. Tapi Nabi mulia lah, berbeza lah dengan kita ni yang selalu buat maksiat dan sebagainya. Kerana Nabi ni dia ampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang kan. Okey, wallahu alam. Ingat saya kita berhenti kat sini. Sebab kalau boleh nak masuk satu hadis lagi, tapi saya ingat syarahan dia panjang. Tak apa, kita berhenti kat sini boleh? Okey. Okay, jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Satu hadis lagi? Boleh? Ya ke? Nampak nak bersiap dah tu? Tak apalah, saya pilih yang pendek satu boleh tak? Sebab masuk lewat tadi. Satu je yang pendek. Okey. Daripada Jabir, Imam Nawawi ambil Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata qala rajulun lin nabiy sallallahu, telah berkata seorang lelaki ni datang, dia berkata kepada Nabi. Seorang lelaki datang jumpa Nabi pada yaum Uhud, peperangan Uhud. Dia tanya Nabi apa? Ni contoh soalan sahabat. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Dia tanya Nabi, wahai Nabi, apakah pendapat kamu kalau aku ni mati kan? Aku ni mati sekarang ni kan dalam peperangan Uhud, kat mana aku ni? Maka Nabi jawab, fil jannah, kamu akan ditempatkan di syurga lah. Maka sahabat ni, hadis yang ni nak tunjuk tentang bersegeranya sahabat dalam amal saleh. Tadi Nabi lah yang paling bersegera dalam amal saleh. Nabi tak cakap saja. Yang kedua yang paling mulia sahabat Nabi. Ini antara contoh dia. Bila Nabi jawab kamu ni akan berada dalam syurga kalau kamu mati dalam peperangan ni, maka sahabat tadi apa? Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Dia pun lempar kurma yang ada di tangan dia lagi. Kemudian dia qatala hatta kutila, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang pendek. Bila Nabi jawab begitu, dia lempar kurma yang ada kat tangan dia, terus pergi berjihad, mati. Bersegeranya tuan-tuan, sampai kurma kat tangan tak sempat nak makan. Kalau kita makan dulu, tak apalah, nantilah kan. Maka sahabat Nabi bersegera dan dia sehingga dia berperang, mati. Cuma kalau hadis ni, dia syarah dia walaupun pendek kan, hadis ni pendek, kita boleh dapat poin dia bersegera dalam melakukan amal saleh. Tapi ulama kita syarah panjang, antaranya saya nak sebut sikit ya, rugi kalau tak sebut ni. Dia panggil syahid lah ni kan, jihad ni kan, dia panggil syahid fi sabilillah. Bagaimana kita nak menentukan seseorang tu jihad, dia syahid fi sabilillah, di jalan Allah, dia mati di jalan Allah, di nama dia syahid, dia akan dapat syurga. Macam mana nak tentukan kita? Itu ulama bincang. Tuan-tuan rasa apa syarat dia? Masya Allah, memang ramai orang akan jawab ikhlas, betul, itu syarat utama. Tapi kalau kita perasan dalam banyak hadis Nabi, ikhlas tu memang betul dah, sebab tu syarat utama amal soleh. Tapi dalam bab jihad fi sabilillah ni, banyak hadis Nabi akan sebut begini, orang yang berjihad ni mesti tujuan dia niat ikhlas tu satu, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dia niat untuk mengangkat kalimah Allah. Ini maksudnya dalam bab perang memang Nabi akan guna istilah ni banyak tempat.
Ikhlas tu yang paling utama. Maka para ulama kita kiaskan. Hari ni tak berlaku dah tuan-tuan. Mana kata perang jihad ni. Kita panggil sekarang ni mungkin jihad. Mungkinlah kita panggil jihad politik. Kita cuba kiaskan perkara ni. Maka tuan-tuan ada kecenderungan pada politik ni, pada parti ni, pada NGO ni. Tanya diri tuan-tuan. Aku berjihad, aku berjuang ni untuk angkat NGO aku semata ataupun untuk angkat kalimah Allah. Kena tanya itu pada diri kita tuan-tuan. Sebab sebahagian orang, saya selalu ulang ni, kadang dia habis harta dia dermakan, dia yakin dengan parti dia kan, ataupun NGO dia. Kadang tu emas pun dia sanggup sumbang ni, Masya Allah. Tapi kadang tu tuan-tuan, dia bila kita tanya tujuan dia berjihad atas dasar apa? Kadang sebahagian orang atas dasar tokoh dia. Sebab tu dalam banyak hadis riwayat Bukhari tuan-tuan, saya cek kan, ada 4 sahabat, 4 riwayat. Sahabat tanya Nabi lama dah. Sahabat tanya Nabi, ada orang berjihad ni sebab hamiyah ni semangat semata-mata, semangat kerana NGO dia tak kisahlah, yang penting dia angkat NGO dia. Ada orang begitu. Yang ni kena jauh tuan-tuan perkara ni. Ataupun semangat ni semangat pada tokoh, taksub pada tokoh, tak nak juga. Sebab hari ni kita boleh lihatlah suasana politik kita boleh tengok orang yang taksub pada tokoh ni pergi sini dia sokong, mana dia tak ada prinsip, dia taksub tokoh umum lah ni. Okey, sahabat tanya lagi, ada orang ni dia berjihad untuk zikri, untuk jadi terkenal, untuk orang sebut nama-nama dia. Ataupun ada orang berjihad ni untuk dapat harta rampasan perang. Kan, bila dapat jadi kerajaan, dapatlah tender-tender, contohlah. Itu kita nak kias dengan realiti lah, sebab perang tak ada dah. Okey. Sahabat tanya lagi, ada orang ni untuk syuja'ah, untuk biar tengok dia ni kuat. Dia ni lah paling pandai, buat ekonomi. Kias hari ni lah contoh. Maka Nabi jawab, semua tu tak jadi kecuali itu bukan fi sabilillah, kecuali litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berjihad untuk mengangkat kalimah Allah saja, itulah fi sabilillah, yang dipanggil syahid jihad tu. Maka kita saya tanya diri saya dan tuan-tuan, ataupun kita hari ni betulkan sekarang, kenapa aku sokong dia, kenapa aku gini, kenapa? Sebab kita politik ni perlu tuan-tuan. Jangan sebahagian orang tak nak ambil dah politik, tak apalah, nak jadi apa, tak betul juga, itu salah juga. Politik kena, tapi kita kena tanya kita, kenapa aku? Sebab tu paling kurang keputusan kita sokong mana, kita nak yang mana, untuk Islam semata, untuk mengangkat kalimah Allah. Mudah-mudahan termasuk dalam hadis ni. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.